Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, pada pagi ini setiap pagi hari Ahad dan kita ada majlis ilmi kita di Masjid Zabidah yang kedua ni. Alhamdulillah, pada pagi ini ni nak kecek tentang cara untuk nak muamalat, nak ambil cara tentang orang yang duduk bawah tawin ni. Celesek lah kita panggil. Nah, kerana di dalam Islam ni satu ajaran juga. Hari ni dengan sebab kita ada agama ni tak serupa. Di antara duk cara kepada orang hak kena tawin ni, orang hak cala isek. Cala isek ni siapa? Orang yang kena igat di dalam media perang. Nah, mari jadi tawin. Nah, kalulah demon ni ada hukum di dalam syariat Allah Ta'ala, apatah lagi orang yang kena guk biasa lah. Nah, lebih lagi lah. Jadi kita kelih hari ni di antara rubat cara kepada orang yang duduk tawin ni, khususnya yang duduk di bawah jagaan Hamas. Hari ni hari yang kedua. Kemarin hari yang pertama berhenti perang sementara, dia panggil. Sementara nak atas orang-orang yang duduk bawah tawin ni tukar menukar. Jadi sekarang ni setelah mana berlaku 47 Oktober hari tu, Selesai sebelah Israelnya lebih kurang 200, lebih lah 250 tak silap. Nah, dan juga orang Palestin hak duduk di dalam gok Israel ni 5,000 orang lebih. Dan demon ni ada daripada golongan orang perempuan, ada daripada golongan budak, ada daripada golongan orang tua, dan orang hak kena gok tu macam-macam kadi. Nah, bubuh Israel bubuh kadi. Setengah-setengah tadi semua hidup. Kadang-kadang 14 kali, orang panggil 14 kali semua hidup bah. Tak ada lah umur kita 60 tahun ya. Kalau kena 14 kali, nah, tak ada jalan nak tubik gok lah. Ada hak duduk dalam gok 44 tahun. Ada hak tak boleh kelih bumi, ada hak tak boleh kelih langit, duduk dalam gok gelap, macam-macam. Jadi sebab adanya tawin ni, adanya cala hak duduk di Hamas ni, hari ni dia mula lepas tu pihak Israel seorang go dengan 3 orang Hamas. Seorang orang Israel, tapi orang biasa lah, bukan tentera ni. Orang yang dia tawin ni mari daripada golongan perempuan ataupun budak. Nah, seorang orang Israel tu tiga orang Palestin kena lepas. Tapi kalau golongan tentera hak pakai cu askar tu, hak tu tak bilang lagi, tak masuk lagi, tak ada leceh-racah lagi. Jadi hak Palestin ni dia nak lepas cala hak Israel semua, syaratnya lepas orang dia semua dalam guk. Tak sewa ada seorang rabuk 5,000 orang lebih tadi. Jadi setelah mana Hamas lepas, bukan hak kemarin belum pada ni, daripada golongan orang tua, orang sakit tadi, dia sendiri talangkan kata orang Hamas ni bui makan kepada kami supaya dengan dia makan. Tempat duduk comel, layak, molek, dan juga air pun cukup, minum makan pun cukup, dan juga ada bomo. Kalau orang penyakit tu dua jam sekali bomo mari duk periksa.
Jadi bila dia lepas hamah, lepas tubik tu, tubik oleh kerana orang tua, dia talang di dalam stesen TV hak Israel ni, menyebabkan orang Israel tak puas hati kan nampak comel hamah, tak nampak molek dia. Gitu tu. Kerana benda sungguh lagu tu sungguh. Kalau kita kelih belum pada dia nak lepas tadi, dia salam dengan hamah. So kita tanya salam apa? Kerana dia cara kepada kita comel yang kita tak suka, kata demo ni nak buat cumuk ni kepada kita. Nak buat comel lagu ni kepada kita. Tak suka kata. Tak serupa dengan tentera Amerika duduk Iraq pada hari itu. Ingat tak? Ketika Amerika masuk di Iraq hari itu, 1,000 orang Islam itu dia telanjang habis. Lepas tu dia ambil anjing mari duduk. Ku pula orang yang telanjang. Lain pada dia rogo, lain daripada gapo tu macam-macam. Tu beza di antara cara orang yang duduk dalam gok orang Islam yang berpegang dengan ajaran Islam dengan negara yang duduk akak-akak ada kemanusiaan. Nah, akak kata ada undang-undang kena cara kepada binatang, kena cara kepada manusia, kena sungguh ni dia tak jadi. Kerana ada. Nah, kalau kita kelih di Guantanamo hari itu berat nah. Nah, Guantanamo ni salah satu daripada nak seksa orang duduk dalam tu, dia cuhai dalam hidung. Cuhai atas muka. Suruh mengaku. Nah, tanya kata bapa. Nah, kedudukan orang Taiwan ni dengan orang Islam duduk molek cara baik dengan orang bukan Islam. Sebab apa? Sebab Islam ni diajar. Salah satu daripadanya ajarnya suruh jaga kehormatan orang yang duduk dalam Taiwan ni. Suruh jaga kehidupan dia, tak sei bunuh ketika duduk dalam Taiwan ni. Nah, ataupun tak sei makan. Kalau kita kelih orang Palestin ni, salah satu daripadanya tak boleh makan. Hak duduk dalam guk. Orang Israel tak boleh orang Palestin makan. Kenapa? Apabila lapar ni, nah kita ni apabila kita lapar ni mudah subsuan mudah. Kecek dia jawab betul. Tapi kalau duduk dalam keadaan kenyang, tak ada gaduh apa. Salah satu daripada cara untuk nak azab orang. Tapi dalam Islam ni tak boleh. Dalam Islam ni Allah Ta'ala suruh cara kepada orang duduk dalam Taiwan ni. Tuhan kata, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka bui makan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, bui makan. Makan ni ala hubbihi, orang yang dia kasih daripada golongan orang miskin, anak yatim, wa asira, dan tawani. Dalam Islam ni diajar di dalam Quran, orang yang duduk di dalam tawani ni kena bui makan ke dia. Jangan pelapar dia ni. Tak ada. Di dalam ajaran Islam, orang kita ingat, orang bobogok ni kita pelapar. Tak ada dalam Islam. Tak boleh. Nah, pasal tu orang yang hamah duduk pegang berapa tahun sekalipun, tak ada mari royak kata hamah wak uduh. Dia hak lepas kemarin tu pun keluarga dia sampat. Orang hak tubik ni tahu sampat dah takut uduh Israel. Nah, nampak comel Hamas. Dia ayat keluarga dia kata Hamas cara kepada keluarga hak dia lepas kemarin ni muamalatul insaniyah. Nah, dia cara layak dengan seorang tu jadi orang. Seorang tu jadi manusia. Nah, masa makan bui makan, masa tidur bui tidur, masa ubat bui ubat. Ini nah benda yang ajaran Islam yang Islam syariat dan di dalam agama. Jadi kalau kita kelih muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan juga tawan ni juga kena bui kain pakaian kepada dia. Nah, kalau kita kelih orang hak Palestin duk alego Israel, kain selimut selah musim sejuk. Tidur atas latar, cuba kita kelih. Nah, lembek-lembek pun tak ada. Nah, ni tak boleh. Nah, khususnya musim sejuk perlu kepada pakaian. Kalau di Iraq pada masa dulu tak boleh pakaian nah. So duduk dalam keadaan telanjang. Nah, jadi kalau kita kelih di dalam peperangan Badar. Di dalam peperangan Badar ni orang Islam ni patu sebahagian daripada orang musyrikin ni jadi tawan ni bagi orang Islam. Patu ada orang wak mari kepada Nabi kelih tawan ni hak dan di dalam peperangan Badar. Patu
pakaian hok dia pakai mari ni bukan hok orang Islam pakai dia dak di dalam perangai dia mari tu dengan pakaian nipis. Nah, pakaian buruk. Patu Nabi ni pecah pakaian hok Nabi ni dibui kepada orang hok kena apa tawen ni tadi hok pakaian hok nipis, pakaian hok buruk tadi Nabi ambil baju ke dia. Ni Nabi sendiri patibat. Orang kena tawen ni kena cara. Dari segi pakaian Nabi jom cak baju dia, Nabi pakai baju banyak lah ataupun kain selindar dia bui kepada orang kena tawen. Tak boleh orang kena tawen duduk dalam pakaian yang bos salah ni sejuk ke, nipis ke, jadi bahaya ke, Nabi ambil kain bui. Ni ajaran Islam. Kalau kita kok demo perang kita, sedap nak buat lah demo lawan kita. Tak. Itu di dalam medan perang. Di dalam medan perang sukulah. Tapi apabila dia kena tawen ni, dah dia tak lawan kita, dah nak khianat dia tak boleh dah. Bukan ajaran Islam lah. Kalau kita giduk tikai dia, giduk gapo dia, bukan ajaran Islam. Hak dia mau buat tu ajaran suku lah. Ajaran Islam di pasal ni. Dan juga tawen ni badar pada masa tu ada orang Islam ambil pergi letak rumah dia kerana dulu dia tak ada gok. Pergi tidur rumah orang Islam sekali. Dan tidur di masjid. Nah, kerana nak jaga kedudukan dia tak sewi jadi demam, tak sewi jadi sakit dengan sebab kena tawen ni. Nah, pasal tu Nabi SAW yaqulu Hasan. Nah, dia lah satu riwayat pula. Kana Rasulullah yu'ta bil asir. Nabi ni kalau orang buat mari calon tawen ni fayadfa'uhu ila ba'dil muslimin. Nabi kata bagi pakai ambil cara lah. Lepas tu Nabi pesan, buat Nabi bagi, Nabi kata ahsin ilahi, cara molek lah. Ahsin ilahi. Kita ambil tawen ni dah kita cara molek. Nabi pesan ni. Cara dari segi makan ni, pakaian, tidur, duduk, bercukup air, gapo. Hari ni Israel buat kepada orang Palestin bukan zalim kepada orang duduk legok saja duduk di Gaza orang 2 juta orang tadi duduk di Gaza 3 juta orang duduk di Gaza tadi 17 tahun supaya duduk dalam gok. Satu dia berkata gok yang paling besar sekali di atas dunia ni di Gaza. 17 tahun nak tubik mana tak boleh. Nak tubik kok laut tak boleh, nak tubik kok darat tak boleh, nak bebas nak pergi situ nak pergi sini tak boleh. Ini kalulah orang juta-juta orang di Israel buat gamuk buat tak sewi cukup makan ni, apa tu duk alegok dia duk tangi dia. Nah, hari ni kemari calon nak tukar calon di antara Hamas dengan Israel lewat sikit hak kemari. Nah, kenapa? Kerana Israel silap janji dah belah-belah. Silap janji ke mana? Patutnya awak masuk makan ni pertolongnya orang duduk di Gaza ni, bukan Hamas, orang kampung ni. Makan ni waktu tubik masuknya 1000 kereta Israel tak silpah. Tu perangai dia. Makan ni tu pun tak suruh masuk. Apakah alat senjata, apakah alat-alat untuk nak lawan dia, tak boleh. Nah, ni muamalah di dalam Islam. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah. Nah, calon ni juga selain daripada bui makan, Nabi wasiat suruh cara molek. Nabi kata istausu bil asara al khaira. Nah, kami pesan tulu-tulu beroyak. Nah, dengar orang kena tawan ni cara molek deh. Khairan ni mari dengan nakirah. Makna cara mengikut semasa, mengikut ketika. Kalau musim sejuk masuk kain tebal. Nah, kalau musim panas we ada kipas. Kalau masa ni we ada lembek. Masa demi semasa tu tak supa khairah, kebaikan jadi tawan ni demon ni dah kena cara. Nabi kata kami pesan, Nabi pesan juga nah khah kepada orang kena tawan ni, subhanallah. Nah, Nabi pesan khah suruh cara molek. Nah, dan juga makan ni kena hak jadi molek, bukan kata hak lepas-lepas, hak lebih-lebih tak boleh. Nah, lepas tu pakaian pula sepatut tan dengan dia, kerana tawen ni adalah amanah.
เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบและก็ดูแลเขาอิสลามอาjar pasal tu tak ada ala Islam ni nak zalim orang kena tawan ni tak ada nah negeri Islam tu ada lah nah setengah-setengah negeri Islam kadang-kadang berat nah tapi bukan ajaran Islam bukan ajaran Islam dan juga Nabi ni kasih belah Nabi kepada orang kena tawan ni Nabi ke periksa sore demi sore demi sore takut demo kerenak nah takut demo kerenak takut demo tapa takut demo nah nak ambil kamu daripada dia nah buat zalim kepada dia Nabi periksa sore ni semenjak daripada 1400 tahun dah Nabi duduk patibak lagu ni nah dan juga muslimin yang dirahmati Allah makan ni pula saya kata tak ni lah makan ni serupa dengan kita makan ataupun lebih baik lagi tempat tidur serupa dengan tempat tidur ataupun lebih baik lagi nah kerana dia ada tujuan daripada tahun ni setelah kita akan baca dan juga tak boleh kita nak menyakiti orang duduk orang kena calon isuk tak boleh kita menyakiti dia sekalipun dia salah kita tahu kata di dalam peperangan dia ni dia bunuh orang Islam dia bedil orang Islam kita tahu cerak dah dia tapi bawa kena akak tangan dia ngaku tadi nak pergi zalim dia nak pergi kerenak dia tak boleh Umar bin Khattab ada pegawai dia ataupun gamdo dia tulis surat kepada Umar bin Khattab dia kata ya Amirul Mukminin inna unasan ightasabu malan laysa lahum ada sebahagian manusia ni giduk rapah harta orang giduk rapah tanah orang giduk rapah harta benda orang nah lepas tu nah lastu aqdiru ala istikhrajihi minhum illa an amassahum bil azab saya tak boleh nak ambil harta benda yang dia ambil ni melainkan saya kena azab dia dulu kena seksa dia dulu baru boleh kalau tak seksa tak boleh demo ni tanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab boleh buat tak tahu dah kata barang ni barang dia curi orang cerak dah dia kerenak orang cerak dah nah lepas tu nak ambil barang daripada dia kena seksa baru dia bui kalau tak seksa tak bui jadi Umar bin Khattab kata lagu mana nah Umar kata kata gamdo dia fa in adzanta li fa fa'altu kalau Umar bin Khattab kata boleh kita nak buat kita nak seksa dia untuk nak ambil barang ni Umar bin Khattab jawab lagu mana dia kata ya subhanallah atasta'dhinuni fi ta'dhibi bashar awak nak minta izin daripada saya nak azab manusia tak boleh nak azab tak sudah minta izin dengan saya tak boleh nak azab manusia Umar bin Khattab kata ke mana wa hal ana laka hisnun min azabillah kalau minta izin dah saya ni boleh jadi penepih apa neraka kau dari akhirat saya tak boleh jadi penepih Umar tanya pula wa hal ridai anka yunajjika min sukhtillah apa kalau saya kena saya redha awak selamat daripada azab Tuhan ke Umar kata lagu mana aqim alaihim albayyinah Umar bin Khattab kata tam kebuatkan cuti tam jangan azab dia walaupun kita tahu dah kata dia ambil barang orang Islam dia ambil gapo lalulah pergi kepada mahkamah lah keadilan cari dalil kata barang ni barang siapa cari dalil cari gapo untuk sama ada dia mengaku kata bukan barang dia sama ada dalil kata bukan barang dia kau tam kabulkan juti tam lah. Tapi nak azab orang nak ambil jalan yang lebih dekat dia azab dia Umar bin Khattab tak setuju tak boleh ni dalam Islam dia lagu tu subhanallah satu tempat kita ni orang curi masjid patah Pak Al-Bayan pun kena dua boleh jadi dia tahu undang-undang Islam kata orang Islam tak azab kali ingatlah masjid kita ni Allahu Akbar masjid patah apa pening apa tak ke dia
Lepas tu ada hak klinik bawah masjid tu, gomo ke dia juga. Dia tahu kata orang Islam tak ada. Nah, tak ada azab dia ni. Nah, apa fok itu juh tu. Fok itu ni kalau curi sikit-sikit tak ada ikut dia. Ha, tu sedap. Nah, hari ni boleh ayam, esok boleh kambing. Lusa dia ambil gajah hak klik lagi. Nah, dia betul sungguh tak boleh azab. Tapi tak boleh elok. Nah, kalau jadi bahaya kepada Islam, dalam Islam pun dia tak boleh elok juga. Nah, pakat pegang gantung dia, kalau pas masa Nabi itu dia gantung sud ada arah ikat di tiang. Nah, tu nampak pok ocik wak tu tiang molek tu ikat sini orang curi. Nah, ambil tiang ikat situ sama tara hadu kepada polis dah. We perik kalau siapa curi dalam kampung kita ni. Nah, tapi tak sedek katok dia lah, tak tiang ni. Siapa masa semayang. Nah, misal. Jadi di dalam Islam ni tak boleh. Nah, tak boleh kita nak azab dia, tak boleh kita nak kurang makan ni kepada dia, tak boleh nak dia sakit, tak boleh lakukan dalam Islam. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sah ke gapo? Binatang ni ketika kita nak sembelih, Nabi tak sewi kita mana pergi sembelih dengan pisah hak tupu. Binatang. Nah, kita buat baik kepada binatang ni, kita nak sembelih, kita asah tajam. Nabi tanya, aturidu an tumitataha mautata, awak nak mati ayam ni, kambing lembu ni banyak kali ke? Kali yang pertama dia kelih pisah duk tangan kita, yang kedua pula kita sembelih dia. Tak boleh Islam, tak boleh. Nah, dan juga di dalam Islam ni salah satu daripada ajaran yang pula dia panggil ihsan, buat baik, buat molek kepada orang. Salah satu daripadanya ihsan, orang kena tahu ni. Ajaran Islam ni, nah hari ni jelas kata bukan hamah. Nah, hok berdeh tepat demo duduk buat lagu konsert hari yang ke-7 Tukla tadi, dia buat konsert besar. Nah, hamah Gisrian kena hari tu. Lepas tu kapal Israel ni, dan jelas kata hak bunuh orang kampung banyak di dalam kawasan hak konsert tadi daripada kapal di atas, bukan hamah. Kalau kita kelih kereta terbakar ni, hamah tak ada alat untuk nak bakar kereta sebanyak puluh-puluh buah, beratus buah. Berita daripada Israel sendiri, hak ni orang panggil pon daripada kan sepsuan hak dia kata kapal Israel sendiri dia suka kata kereta duduk jalan tu hamah. Dia bom apa orang dia. Ni orang dia lagu tu. Nah, dalam Islam ni ketika Nabi nak ploy tahan gi, Nabi pesan, Nabi kata intaliqu bismillah, kita pergi dengan nama Allah, la taqtulu syaikha faniya, jangan kamu bunuh orang tua hak tak boleh buat gapo. Orang tua hak bawa tukar, orang tua hak tak ada orang ni di dalam peperangan tinggal dia. Nah, kerana demon ni kalau kita lepas dia tak ada jadi mudarat gapo, dia nak buat gapo, dia nak jalan apa tak gerak dah. So, yang kedua pula, wala tiflan saghiran, budak cik. Budak yang tak boleh lawan kita, budak yang tidak ada upaya nak khianat kita di dalam tentera Islam, lepas wala imra'atan, dan orang perempuan. Jangan. Orang perempuan lepas dia. Wala taghullu wa dhammu ghanaimakum. Nah, dan jangan kita ambil harta rapasan tu hak bukan hak kita. Nah, ghulul dia panggil. Wa aslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tuhan suruh Nabi kata buat baik, buat comel, buat molek. Kerana Allah Taala kena kepada orang buat molek, orang buat comel tadi. Di dalam peperangan ni Nabi pesan cuma tu. Kalau kita kelih di dalam masa Hamas serang ni, nah, tak ada kata pergi bunuh orang perempuan. Malaikat lung tak apa dah nak buatkan hak tu. Ketika dia bertepur tu biasanya, nah, orang hak tengah-tengah duduk dalam rumah tu dia ada lah orang hak kena peluru tu, tapi dengan tidak sengaja lah. Nah, dan juga kalau kita kelih muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang
kena tawenne ni. Nah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masuk di Mekah, nah khususnya Bani Mustalaq dan dalam peperangan Hunain, Nabi kata intaliqu idhabu fa antum tulaqa. Hari ni kami lepas dah. Nah, awak nak gigi lah, tak ada nak pegang gapo dak. Nah, ketika Nabi masuk Mekah, buka Mekah pada tahun tu kita tahu kata orang Mekah zalim kepada orang Islam. Awak-awak Islam ada sebahagian daripada orang Islam mati kena azab, ada paruk pun tak ada lagi. Tapi bila Nabi buka Mekah, dia kata demon ni tak lawan dah. Nah, kita masuk dengan molek. Nabi kata idhabu fa antumut tulaqa. Gilah tak apalah, hari ni awak bebas. Tak ada nak ambil, tak ada nak panggil keken gapo, tak ada dak. Tu perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam jiwa Nabi nak keken orang. Nah, tak ada. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sebut wa in ahadun minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalaulah ada orang musyrikin mari minta keselamatan, minta keamanan, Nabi Tuhan kata faajirhu, maka kita boleh amin pada dia hatta yasma' kalam Allah. Dia duduk sekali dengan kita dalam tahun ni, mula-mula sekali dia boleh dengar ayat Quran, dia boleh dengar kedudukan orang Islam, boleh kelih kedudukan orang Islam, boleh kelih benda molek, sekalipun belum pada ni dia perang kita sekalipun. Tapi apabila dia lepas, mana dia akad daerah putih, apabila dia letak senjata, bagi orang Islam tak boleh khianat dah dia. Apabila dia minta selamat, kena beri keselamatan pada dia. Nah, pasal tu, nah, satu ketika pada masa Umar bin Khattab, ada seorang musuh minta keselamatan daripada orang Islam. Qala lahu la takhaf. Nah, maka adalah golongan orang Islam kata tak usah takut, tak apa. Summa qatalahu. Tapi ada sebahagian daripada orang Islam pergi bunuh juga dia. Sedekah dia jam dah, dia akad tangan dah, pergi bunuh juga. Maka Umar bin Khattab tulis surat. Nah, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah dia kata, la yablughani anna ahadan fa'ala dhalika illa qata'tu unuqah. Lepas pada ni, kalau saya tahu, kata Umar bin Khattab, kalaulah orang musyrikin musuh kita jam dah, jam cicak orang panggil Allah lah, akad daerah putih dah, kamu pergi bunuh. Umar kata kawan kerat orang Islam kata, orang yang bunuh tu. Ni Umar bin Khattab atas surat gila tu. Kalau siapa buat lagu ni lepas pada ni, kawan kerat kok. Bapa dah bunuh dia ya. Nah, dia dah ngaku dah, dia Allah dah, dia ngaku kata dia jompe dah. Nah, jom serah diri dah. Maka demon ini kita kena jaga molek. Karena Tuhan kata faajirhu, selamatkanlah dia. Ayat Quran berlaku ni. Nah, di dalam media perang, hok musuh sekali dengan kita, kalau dia akad daerah nak serah diri, kena beri peluang pada dia. Nah, kena beri peluang kepada dia. Pasal tu ada di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, patu Rasulullah ni dia kata yurwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala rasulan min a'da'ihi. Nabi ni ada terima rumbungi daripada musuh. Ya, pada masa dulu ke di atas tu ten marilah, biasalah turunding wak khotok long gapo tu di atas tu ten dia mari. Tu ten hak musuh ni dalam Islam tak boleh bunuh dah. Patu nah, fahadha rasul dakhala al-Islam ila qalbi. Fahadha rasul tuatan daripada musuh tadi bagi jumpa dengan Nabi, berasa kena kepada Nabi. Patu nak masuk Islam. Tuatan daripada musuh ni mari seseolahnya mari untuk nak ceraca di antara Nabi dengan musuh. Nah, gapoh boleh buat, gapoh tak boleh buat, dia panggil kotok long romkan tu. Lepas tu tuatan dia bermari jumpa dengan Nabi ni, kelih Nabi nur Nabi, kelih kecantikan Nabi, kelih kebaikan Nabi tadi, nak masuk Islam.
Belum pada ni tak usah kelih Nabi nak marah kepada Nabi. Tapi bah kelih sungguh tu kena kepada Nabi. Bah nak masuk Islam ni. Nah, Nabi kata lagu mana? Dia kata orang Quraisy ni daripada Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu qala, nama dia Abi Rafi'. Dia kata ba'athani Quraisy ila Rasulillah. Orang Quraisy ni atas saya mari jumpa dengan Nabi. Kemungkinan Nabi duduk Madinah dah lah. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulqiya fi qalbi al-Islam. Bahawa saya masuk jumpa dengan Nabi, saya nak masuk Islam lalu dah dia tu. Mari kita lain bertukar lalu dah. Nah, nak masuk Islam. Faqultu ya Rasulullah la arji'u ilaihim abada. Dia kata ya Rasulullah, hari ni hamba buat keputusan, kata hamba tak seklik dah nak duduk sini, nak duduk dengan Nabi. Nak duduk dengan Nabi, mari jadi musuh. Nah, lepas kelih Nabi jadi orang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la akhisu bil ahdi wa la ahbisul burud walakin irja. Nabi kata, Nabi dia tak leh. Nah, dia tak leh silap janji. Nah, kerana salah satu daripada perjanjian Nabi, apabila tuan mari tak boleh bunuh, tak boleh higat, tak boleh buat gapo pun. Jadi kalau dia ni walaupun dia masuk Islam, seseolahnya dia mau boleh buat Quran, kata Nabi pegang tawan ni dia. Nabi pegang tuan dia. Jadi Nabi silap janji lah. Nabi silap janji. Nabi kata tak boleh. Awak kena kelik Walaupun nak masuk Islam dah tapi kena kelik. Tidak gitu punah. Kawan janji kata tuan nak mari ni tak boleh pegang. Tak boleh nak igat. Tak boleh nak khianat. Lepas tu dia kata lagu mana? Fa in kana fi nafsika alladhi fi nafsik al-an farji'. Nah. Lepas tu Nabi kata kalau awak nak masuk Islam sungguh, awak kelik dulu. Lepas tu mari bukan nainam tuan, mari peribadi, tak apa masuk Islam. Nah. Tapi awak mari ni mari nainam kaum Quraisy, mari jadi tuan, tak leh. Nabi kata kelik dulu. Nah, lepas tu dia kata lagu mana? Fadhahabtu, saya pun kelik. Kelik duduk dengan orang Quraisy hari 2 hari. Thumma ataitu Rasulullah fa aslamtu. Lepas tu saya mari dengan tuan hak saya sendirilah, mari jumpa dengan Nabi, masuk Islam. Jauh, sudah. Ni ayat kata Nabi ni subhanallah, jaga orang mari ni, tuan daripada ikfai nang ni kena jaga dia. Tak boleh nak igat, tak boleh nak kerenak, tak boleh nak gapo. Hari ni Israel buat, orang duduk dalam rumah tu gigat. Orang duduk dalam masjid pun gigat. Nah, tu perangai dia. Dan juga bukan sekadar tu juga orang al-musta'min. Musta'min ni maknanya dia orang di dalam Islam, negeri Islam ni dia ada dua. Dia ada orang zimmah. Nah, zimmah ni orang jadi kerakyatan orang Islam. Makna rakyat tu adalah bukan Islam tapi duduk bawah kerajaan Islam, duduk jadi kerakyatan orang negeri tu. Kata orang Mesir, orang Qibti, orang Kristian dalam negeri Mesir. Dia panggil orang zimmah. Zimmah ni makna tanggungjawab orang Islam ti jatong dulai kau. Nah, kena buikan seksa, kena cara rumah sakit, makan minum dia serupa dengan rakyat ramai. So, orang-orang kafir zimmah dia panggil. Zimmi. Patu lagi dia panggil orang bukan Islam tapi al-musta'man. Nah, orang ataupun musta'min, orang minta perlindungan, minta keselamatan. Dia mari tu dia minta nak duduk dalam negeri Islam, apa negeri Islam selamat. Islam kena jaga dia. Walaupun dia mari sementara sekalipun. Dan supaya dengan orang mari satu-satu negeri dia bawa visa negeri Islam. Kita kena dulai dia kerana dia bawa visa, makna dia minta izin lah. Visa tu tanda kata dia minta izin nak duduk dalam negeri kita. Kita kena jaga molek. Nah, orang Yahudi dulu dia tak ada bumi nak duduk. Dia minta dengan kerajaan Islam nak pergi duduk di Baitul Maqdis. Orang Islam bui dia. Bui duduk. Dulu orang Yahudi tak ada. Tapi duduk bawah kerajaan Islam. Tapi Yahudi supaya tanya pada ayat lah. Apabila dia besar, dah dia supaya dengan ular ni. Nah, kehalah-halu nampak berjuru besar pakoh tu tu perangai Yahudi. Nah, hakikat Yahudi tu lagu tu. Nah. Dan juga satu kisah lagi juga. Nah,
terkenal kisah Sumamah ibnu Uthal. Sumamah ni dia panggil Sayyidu Ahli Yamamah. Nah, min Bani Hanifah. Dia ni adalah orang yang jadi musuh dengan Islam sekali. Nah, dia adalah penghulu bagi ahli Yamamah. Mari dia kata fa ba'atha Rasulullah khailan qibala an-Najdi faja'a bi rajulin min Bani Hanifah. Nabi atas tentera dia gidok periksa. Lepas tu boleh higak seorang-orang ni nama Sumamah ibnu Uthal. Lepas tu marinya dulu gok gapo tak ada, dia ikat di tiang masjid. Lepas tu Nabi pergi jumpa dengan dia. Nabi tanya, "Madza indaka ya Sumamah?" Awak ada nak ayat gapo ni? Nah, dia kata faqala indi khairu ya Muhammad. Clear. Saya ada satu perkara benda molek nak ayat kamu hai Muhammad. Dia tak panggil Nabi kan dia masuk Islam lagi. In taqtul zat dam. Kalau awak bunuh saya pada darah. Maknanya keluarga saya, kabilah saya boleh ambil denda lah. Nah, bukan kata awak bunuh orang biasa dak lah. Wa in tun'im ala syakirin. Nah, kalau abuk bui makan awak molek pada saya, tak apa, saya bersyukur, saya terima kasih. Nah, wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'. Kalau awak nak harta, tak apa, saya panggil nak duit cuma mana saya nak duit padamu Muhammad. Tak dia. Mana tiga perkara ni dia buat pengesyuran kepada Nabi. Kalau Nabi bunuh dia, keluarga dia mari lawan awak pula dia tu. Lepas tu kalau Nabi bui ketenengnya pada dia, bui kesenengnya kepada dia, terima kasih. Nah, tapi kalau Nabi nak duit, saya nak tak duit ke. Esok kan Nabi mari jumpa pula dia duduk tiang tu. Tapi Nabi suruh bui makan lah, bicara ke apa. Esok kan dia kata lagu tu pula. Yang ketiga, hari yang ketiga, dia kata lagu tu pula. Nabi kata lagu mana? Atliqu Sumamah. Mana lepas dia lah. Nah, atliqu Nabi kata lepas. Padahal Sumamah mari ni nak mari periksa, nak mari panggil atas musuh, atas mata gelap mari dah lah kata mudah nak ni. Mari nak kelih kedudukan orang Islam. Fantalaqa ila naqlin qaribin al-masjid. Dia apa tubik gi lepas pada tu duduk dalam kebun taman tadi, gi duduk mandi gapo situ. Fadakhala al-masjid, masuk dalam masjid semula. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam hari ni. Ya Muhammad, wallahi. Dia kata, hey Muhammad, demi Allah, ma kana 'alal ardi abghadha ilayya min wajhika. Belum pada ni, hey Muhammad, tidak ada di atas muka bumi ni hak paling saya marah sekali muka awak dia. Dia kata faqad asbaha wajhuka ahabbu wujuh kulliha ilayya. Hari ni muka yang saya paling saya sekali ialah muka awak ya Muhammad, ya Rasulullah. Tukar dah. Nah, wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Tidak ada agama saya paling marah sekali selain pada agama Islam. Faqad asbaha dinuka ahabba din kullihi ilayya. Hari ni agama saya paling kasih sekali agama Islam. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik. Tak ada lah bumi hak paling saya marah sekali bumi ni lah. Faqad asbaha baladuka ahabbal bilad kulliha ilayya. Hari ni bumi hak paling saya kaya sekali. Jadi nak ayat kata lagu mana? Nak ayat kata orang ni mari jadi musuh, lepas pada tu sebentar jadi sahabat Nabi. Nah, orang hak paling dia nak marah sekali Nabi, tapi hari ni orang hak paling dia kasih sekali Nabi. Bumi hak paling dia marah sekali bumi Madinah. Hari ni bumi Madinah lebih kasih pada dia. Agama hak paling marah sekali agama Islam. Hari ni agama Islam agama yang paling baik sekali. Jadi nak ayat kata apa? Nak ayat kata tawan ni kita pegang dia, kita raya akhlak kepada dia, dia tak masuk, kemungkinan dia tak masuk maklumat hak molek-molek lagi pada dia. Hari ni dia boleh kelih orang Islam lagu mana dia masuk dalam hati dia masuk Islam. Itu Islam. Ajaran Islam lagu tu. Tapi kalau orang zalim kita kau marah dia. Orang zalim kita kau marah kepada dia. Nah, dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah,
Islam larang pelapa tahun ni tak boleh makan. Sehari 2 hari tak boleh makan belanja lapar. Nah, setengah-setengah kuruh tubik nampak tulai dada. Tak boleh makan tak cukup. Makan tak cukup, tidur tak jenera. Nabi kata, "Uzibat mar'atun fi hirratin sajanatha." Ada seorang perempuan masuk neraka dengan sebab seekor kucing. Hatta matat. Seekor kucing mati dia kurung. Fadakhalat an-nar. Seorang perempuan ni masuk neraka dengan sebab seekor kucing. Sebab apa? La hiya at'amatha wa saqatha. Tak boleh makan, tak boleh minum. Hiya habasatha la hiya tarakatha ta'kulu min khashasatil ard. Kalau dia lepas boleh makan belalang, boleh makan rupuk, boleh makan gapo pun lebih baik. Tapi kalau kita kurung, kita kena boleh makan. Kalau kita lepas tak apalah. Kalau lah seekor kucing lapar mati dengan sebab makan ni kena masuk neraka seorang perempuan, apatah lagi kalau seorang orang. Nah, seorang orang kena gok, kena tawin ni, kita tak boleh makan ni, tak boleh makan, tak boleh gapo. Tentu sekali lebih pada azab hak ni lagi. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita kelih sejarah pada masa dulu, cara untuk nak dulai cara orang kena tawin ni di dalam Islam ni, nama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni seorang panglima Islam yang terkenal di dalam sejarah, dan salah satu daripada orang yang Nabi kata la tuftahunna Konstantiniyah war Rumiyah. Awak akan buka negeri Konstantiniyah kena pada Turki lah pada masa dulu. Nah, lah ni kita panggil Turki. Lepas tu Nabi kata war Rumiyah, dan negeri Rum. Rum ni Itali lah, kawasan ni. Jadi cerita ni Nabi cerita lama dah. Tapi bermasa masa Muhammad Al-Fatih boleh buka semua. Muhammad Al-Fatih ni siapa? Orang muda lagi. Umur 21. Nah, setengah atas 21. Dia ni satu kali ketika dia duduk berlawan dengan orang hak duduk di Konstantiniyah ni, patu benih tadi dia pun masuk Konstantiniyah di Istanbul lah pada masa sekarang ni. Wa kanat ilal kanisah Ayah Sofia. Ayah Sofia ni kalau siapa pergi di Turki ni, dia ada masjid Ayah Sofia, dia panggil masjid. Asal kanisah, asal gereja, patu dia buat jadi masjid pada masa sekarang. Dan lah ni pun duk boleh semaya lagi. Belum pada masa tu dia buat pipi tapan ya. Nah, masjid, lepas tu dia buat pipi tapan. Lepas tu masa Turki tu dia buka buat jadi masjid, boleh semaya semulalah. Nah, jadi semaya dalam dia nak masuk di masjid ni ataupun kanisah ni. Nah, ada orang manusuk di dalam tu. Lepas tu ada padri, ada gapo duk baca Quran nak selamat lah. Maka demo ni kata buka pintu. Nah, panglima Islam mari. Buka pintu. Muhammad Al-Fatih kata, "Awak tak ada siapa ganggu gapo. Hari ni awak selamat, awak semua tu senang ya." Jadi dia kelih kata tak suka demo ni duk serai kita lama, tapi baik molek. Orang yang duduk di dalam kanisah, di dalam gereja tu semua masuk Islam belakang. Subhanallah. Nah, bukan kata kerak tekok sore-sore, tak ada. Nah, semua tu masuk Islam. Ni tanda kata muamalah. Nah, kan dulai orang calon isuk di dalam Islam ni beza teruk dengan kan dulai orang calon isuk hak orang Islam duduk dalam gok orang bukan Islam. Nah, kadang-kadang orang bukan Islam ni, khususnya apa saya sebutlah, hak duduk di Iraq berat benar, hak duduk di Guantanamo tu berat benar, di Afghanistan pada masa tu, dan juga hak duduk di dalam gok Israel, hak duduk Palestin lah ni pun berat. Jadi kata Hamas ni sebab apa dia serang Israel pada hari 7 Oktober hak telah lepas, kerana dia nak ambil orang dia hak duduk dalam gok ni. Kih bukan kih gapo, kih Israel dia bubuh macam-macam kih lah, kih lawan dia, kih gapo. Nak pelepah demo ni tidak ada jalan lain, mereka kena melalui tukar tawin ni. Hamas dia tahu kata Israel ni dia tak boleh ada tawin ni, orang dia duduk dengan orang. Dah dia kena pelepah. Cara dia nya kena ambil demo ni, patut ambil dah cara lah. Dulai makan gapo. Hak duduk di Gaza itu ada hak mati. Tawin ni hak mati duduk di Gaza, tapi bukan female Hamas dah.
firma Israel sendiri dia bom kat serumah gapo. Demo ni demo letak orang Taiwan ni dia letak tempat macam-macam kan. Israel dia bom kena orang dia hampir-hampir 50 orang mati. Daripada kapal dia sendiri. Lepas tu nak ayat Israel ni tak usah kata orang Islam lah. Orang dia sendiri tu pun kalau kena Taiwan ni dia jom pergi bom, jom pergi tahuk bom. Tak sewa kena Taiwan ni. Dia tulis beritanya setiap tentera Israel ni dia ada GPS tangi. Dia bubuh GPS di dalam kulit. Dia ada alat tu tak jadi mudarat lah. GPS tu dia bubuh dalam kulit tu. Lepas tu dia tepek supaya tak ada gapo lah. Lepas tu dia buat lagu mana? Hak Hamas ni bodan ni dia royak. Dia kata awak ambil saya gimana pun tak apa tentera Israel boleh cari. Kenapa? Karena saya ada GPS duduk dalam ni. Lepas tu Hamas pun ambil bomo dia belah jumpa suruh barang ni. Nah, ada GPS duduk dalam supaya dengan SIM lah tapi hak benar sabah lah. Dia Hamas pun ambil buah tubik dia letak satu tempat. SIM card tak ada ataupun GPS tak ada dia letak satu rumah. Duduk tak lama kapal terbang Israel mari bom rumah tu habis. Nah, dia kata rakyat dia tak kira. Kalau duduk bawah Taiwan ni sekalipun dia akan bom. Kenapa? Lebih baik mati jadi Taiwan ni. Kalau jadi Taiwan ni dia halau cerak Israel. Dia pai-pai dengan Islam. Hari ni insya-Allah orang Islam duduk dalam got 5,000 orang ni boleh lepas dengan tentera yang ada di dengan Hamas pada masa sekarang. Jadi nak kata orang Taiwan ni hak mati di Palestin, di Gaza ni bukan firma Hamas ni. Mati dengan sebab bom hak Israel duk bom rata kat sini tadi. Dan salah satu daripada ketua tentera hak mati tadi mati dengan wacai wai. Dengan sebab Israel duk bom kuat kejut mati seorang tentera dia. Nah, itulah saya rasa satu orang panggil lakan ini saya tak pernah kecek. Nah, nerang kongkan dulai calisek ni. Nah, tapi nak ayat kata lakan Islam tu dah ada dah. Nah, kalau kita mari kitkun mari dok leh hadis Nabi ayat Quran ni, dia ada lakan naikkan patibat dulai calisek dalam Islam. Nah, pasal tu orang Islam tak ada sejarah buruk dalam Islam sejak daripada Nabi hingga sampai sekarang. Melainkan negara Islam tak patibat Islam tu suku lah. Nah, tapi kalau orang Islam sungguh-sungguh dia catong dulai calisek tadi. Itulah saya rasa pada pagi ni sebagai nasihat dan masjid kita ni sekadar tu dulu. La aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.